Perjumpaan bersama pengendali platform media sosial bukan bersifat politik. Tempoh pengajian 44 program di 9 IPTA dipendekkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kemalangan kereta api di Odisha, India dapat perhatian pemimpin dan rakyat Malaysia. Perdana Menteri dan isteri Zahir rasa sedih atas insiden tragik yang mengorbankan 288 nyawa itu. Menerusi Twitternya, Datuk Seri Anwar Ibrahim mewakili kerajaan dan rakyat negara ini rakamkan takziah kepada keluarga mangsa dan individu terjejas kemalangan itu. Dalam masa sukar ini, ingatan dan doa Malaysia adalah bersama India. Insiden berlaku petang semalam turut mencederakan 1,000 orang. Masalah teknikal dipercayai jadi punca pelanggaran. Sesi perjumpaan yang dilaksana Kementerian Komunikasi dan Digital KKD bersama pengendali platform media sosial bukan bersifat politik. Tuduhan bahawa ia menyekat kebebasan bersuara juga tidak benar. Timbalan Menterinya Teo Ni Ching menegaskan pertemuan itu bertujuan mewujudkan kerjasama mengekang aktiviti jenayah dalam talian. Kerajaan harus bertegas dalam soal itu demi melindungi keselamatan pengguna. Teo memaklumkan perkara itu bagi menjawab pertanyaan mengenai pendirian Telegram yang abaikan jemputan KKD untuk berbincang isu dibangkitkan pengguna. Alasan Telegram menolak campur tangan politik. Sebab tu perjumpaan amat-amat penting. Tetapi bagi Telegram, mereka langsung tak mau jumpa. Mereka langsung tak mau jumpa. Dan kita tahu bahawa ada aktiviti-aktiviti haram yang tengah berlangsung menggunakan pakai Telegram ini. Sepertilah penjualan ataupun pornografi ataupun penjualan tentanglah medicine yang illegal. Jadi tindakan perlu diambil terhadap aktiviti-aktiviti tersebut. Tetapi hanya cakap bahawa tak mahu ada political interference, that is an easy excuse, but I don't think it is the actual fact. Dalam pada itu, beliau dedahkan 744 laporan kes penipuan dalam talian babitkan Facebook diterima MCMC sejak Januari hingga 25 Mei lalu. Jumlah itu yang paling tinggi direkodkan sepanjang tempoh berkenaan, diikuti Telegram 17 kes, WhatsApp 16 kes dan email 1 kes. Teo menyatakan data itu membuktikan kepentingan kerjasama kerajaan dan penyedia platform media sosial bagi membantras jenayah seumpamanya. Kami faham semua itu pembeli platform ini ataupun penyedia platform ini ada community guidelines mereka masing-masing. Jadi itu memang sangat-sangat common. Tetapi walaupun begitu, TikTok berjumpa dengan kami, KKD. Facebook berjumpa dengan kami. Google berjumpa dengan kami. Apabila kita mengadakan perjumpaan, itu adalah untuk pastikan bahawa aktiviti-aktiviti yang haram yang memang menyalahi undang-undang boleh diambil tindakan secepat mungkin. Memang kalau ada ucapan-ucapan yang bersifat kita rasa pergauman dan sebagainya, kami boleh hantali situ kepada penyedia platform. Tetapi penyedia platform itu masih akan guna pakai ataupun merujuk kepada garis panduan komuniti mereka untuk buat keputusan masing-masing. Sama ada konten tersebut mereka akan dipadamkan atau tidak. Tempoh pengajian bagi 44 program di 9 IPTA akan dipendekkan dari 4 tahun kepada 3 tahun sahaja. Pelaksanaannya bagaimanapun hanya babitkan program yang bermula tahun ini. Inisiatif itu bertujuan bantu kurangkan kos pengajian dan jumlah pinjaman ditanggung pelajar, juga membolehkan graduan masuk ke pasaran kerja setahun lebih awal. Dan kita juga telah kenal pasti beberapa program yang sebenarnya tak perlu sampai 4 tahun belajar. Kalau belajar 4 tahunlah kena pinjam dengan PTTN. So kita kenal pasti beberapa program boleh dijayakan dalam masa 3 tahun. Itu dalam 44 program.
Beliau turut memaklumkan 95 program pengajian ijazah sarjana muda di 19 daripada keseluruhan 20 universiti awam sedia laksana pembelajaran anjal. Ia bermula dengan kemasukan sesi akademik 2023-2024. Jelas Datuk Seri Muhammad Khalid, inisiatif itu selaras cadangan kementeriannya untuk perkenal sistem pembelajaran anjal dan hybrid. Ia membolehkan para pelajar hadir kuliah di universiti pada tahun pertama dan akhir sahaja. Pada tahun-tahun pertengahan, mereka diberi pilihan dan keanjalan untuk mengikuti pengajian secara dalam talian tanpa perlu hadir ke kelas. Dasar bagi menjamin keselamatan sosial pekerja ekonomi gig termasuk e-hailing dijangka diterima Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar 2 minggu lagi. Ketika ini, penggubalan dasar berkenaan sedang dilaksana pegawai kementeriannya. Fokus dasar untuk atasi isu pekerja didiskriminasi majikan. Oleh yang demikian, Kementerian Sumber Manusia sedang merangka dasar polisi untuk melihat bagaimanakah kerajaan boleh membantu supaya golongan pekerja gig ini tidak didiskriminasi oleh majikan, dan yang kedua, perlindungan sosial yang boleh diberikan kepada mereka. Dan mungkin dalam seminggu dua garis panduan itu akan saya akan terima daripada pihak pegawai-pegawai Kementerian Sumber Manusia, dan selepas saya telitikan benda ini dan Jelas beliau lagi kementeriannya tidak tolak cadangan penggubalan akta khas babitkan pekerja e-hailing. Namun ia akan bermasa lama untuk direalisasi. Justru satu dasar harus segera disedia terlebih dahulu sebelum penelitian lanjut dilaksana terhadap keperluan penggubalan akta berkenaan. Karnival Kerjaya My Future Jobs dan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR 2023 terus sediakan platform pekerjaan yang stabil serta perlindungan keselamatan sosial. Penganjuran di Pulau Pinang telah menawarkan lebih 7,000 peluang pekerjaan pelbagai bidang. Syamila Rastam ada laporannya. Program 2 hari di Batuworks Arena menemukan pencari kerja dengan syarikat yang memerlukan kumpulan sasar mengisi kekosongan bagi pengoperasian syarikat masing-masing. Sekaligus, platform meningkatkan penempatan pekerjaan menerusi portal pekerjaan negara My Future Jobs. Iaitu satu untuk membolehkan kita mencukupkan tenaga kerja tempatan untuk memenuhi keperluan industri, dan yang kedua untuk membantu secara ekonomi kepada anak-anak muda, anak-anak watan, kempen iaitu pengambilan pekerja lokal. Kita akan buat kempen ini secara berterusan untuk memastikan majikan-majikan akan memberi peluang kepada anak-anak watan daripada kita terlalu bergantung kepada pekerja-pekerja asing. Dan berikut reaksi pencari kerja yang berkesempatan ke karnival ini. So saya sekarang ni tengah kerja part time dekat Alostar. So hari ni saya nak cari kerja tetap lah. Untuk bila saya datang sini saya nak cari kerja tetap untuk jangka masa panjang. Ada banyak sangat company kat sini. So kita boleh pilih dan kita boleh review lah mana satu yang sesuai untuk kita. Saya datang dari Taipei untuk nak cari kerja sini lah. So saya tengok ni My Future Job, lepas tu dah datang sini lah. So untuk nak apply untuk kerja. Sebelum ni kalau kita hantar email, memang email je. Kalau face to face kita boleh recognize lagi betul company ni macam mana, and then dia pun tanya kita direct. So which is kita pun ada satu perspektif yang mungkin kita boleh dapat ataupun tak. Syamila Rastam, RTM. Dasar Industri Pertahanan Negara yang bakal dilancar tahun ini berupaya kembangkan lagi industri pertahanan negara. Juga sediakan lebih banyak peluang pekerjaan dalam bidang berkaitan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari menyatakan dasar itu turut berperanan lahirkan pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM berkebolehan sekaligus miliki kepakaran kendali aset pertahanan negara berteknologi tinggi pada masa depan. Ini penting dalam mendepani cabaran keselamatan cyber dalam dunia pertahanan masa kini. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran.
vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokol pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokol dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Bertemu kembali. Jualan makanan halal di Malaysia dijangka mencecah 50 bilion ringgit tahun ini. Dan ia berupaya menjadikan negara ini pusat industri halal global. Bagi mencapai matlamat yang disasar, pelbagai inisiatif dilaksana kerajaan dengan fokus meningkatkan kualiti produk halal dan tarik lebih banyak pelaburan asing. Hadirin yang diraikan, menjadi harapan saya lah khusus Menteri di Jabatan Perdana Halal Agama yang mana JAKIM ada bahagian halal di situ. Pengarah Ustaz Zamri Syafiq pun ada sebagai salah seorang pembentang. Jadi kita akan terus memperhebatkan lagi jaringan kerjasama ni antara pihak JAKIM bahagian halal dengan USIM. Dan saya juga pada hari ini melancarkan sahabat halal IPT. Komitmen UK untuk iktiraf pensijilan minyak sawit mapan MSPO Malaysia bakal buka lembaran baru kepada hubungan dagangan antara kedua-dua negara pada masa depan. Penganalisis turut berpandangan keterbukaan EU untuk dengar pandangan negara mengenai pelaksanaan peraturan bebas penebangan hutan EUDR satu petunjuk positif terhadap sektor komoditi negara. Ini sebenarnya akan memberikan lebih banyak ruang dan peluang kepada kita, khususnya industri penghasilan minyak kelapa sawit tempatan. Pertamanya dalam melihat sejauh mana kepatuhan dan komitmen kita di dalam ESG, Environmental Social Governance, yang akan memberi nilai tambah yang lebih banyak sekiranya diimplementasikan. Keduanya juga ia memberikan perspektif kepada EU untuk lebih memahami kedudukan dan juga letak duduk industri perladangan dan juga kelapa sawit di negara kita, dan memberikan lebih banyak ruang untuk kita menerokai pengeksportan minyak kelapa sawit di Kesatuan Eropah. Dan kalau kita tengok pun perdagangan dua hala antara Malaysia dengan UK ni pun sudah mencecah sekitar 7.3 bilion US dollar. Jadi prospek ini saya fikir hasil daripada keputusan ini ia dijangkakan akan meningkatkan lagi dari segi momentum dan juga dari segi accessibility dan juga volume sektor ekspor, pemain-pemain ekspor di Malaysia ke UK di masa hadapan. Industri pelancongan domestik perlu terus diperkasa menerusi kerjasama bersepadu kerajaan dan pihak swasta. Ini penting bagi memperkukuh kemampanan ekonomi sekaligus tingkatkan aliran ringgit. Presiden Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia, Uzaidi Udanis, cadang penyediaan promosi pakej pelancongan lebih inklusif. Inisiatif dapat dorong pelancong berbelanja. Harusnya kita fikir bagaimana kita nak mempromosikan negara kita. Kita mensasarkan negara-negara yang pasaran tertentu dan kita galakkan lebih kepada produk-produk baru, dan juga kita haraplah pihak kerajaan kementerian memberi satu dana promosi. Dana promosi ini amat penting dan harus diberi terus kepada pemain-pemain industri, dan kita galakkan insentif yang siapa yang menggalakkan pelancong datang sini, kita beri insentif pencukaian ke insentif, berbagai-bagai insentif, dan juga kita harus cuba galakkan penerbangan ataupun penerbangan direct terus daripada negara-negara mereka itu datang ke Malaysia.